Kami bawakan mengenai satu wawancara Brunei Fight Volume 5 iaitu karya bersempena Festival Hari Belia Kebangsaan 2021. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita telah membawakan pada bes kita terlebih dahulu dua narasumber, insyaAllah nanti bersama dengan rakan tugas Atul bersama dengan salah seorang narasumber yang lainnya, di mana bersama saya pada hari ini iaitu yang Mulia Muhammad Akmal Marhain bin Umar, grafik media Kudos dan founder of Marhain Entertainment. Sekali lagi, grafik media Kudos and founder of Marhain Entertainment bersama kita, dan juga awangku Abdul Farid Penggiran Idrus, Ketua Belia Kreatif Kudos serta Kualiti Kawalan, founder of Farid Clothing Wear. Assalamualaikum. Baik, apa khabar untuk hari ini? Alhamdulillah. Baik, kita bersama ya dengan Muhammad Akmal dan juga awangku Abdul Farid. Mungkin terlebih dahulu bagi bes kita yang ingin mengetahui lebih lanjut, mungkin dapat dikongsikan mengenai latar belakang terlebih dahulu bersama Muhammad Akmal. Baik, saya Muhammad Akmal, Akmal Marhain, selaku grafik yang dibagi tanggungjawab, in charge bahagian grafik dan juga media dalam Kudos Event Management. Dan juga saya adalah pengasas dan penerbit bagi syarikat produksi filem Marhain Entertainment. Ya. Baik, itu bersama dengan Muhammad Akmal lah. Bagaimana pula dengan awangku Abdul Farid? Okey. Assalamualaikum, selamat pagi ya. Nama saya awangku Abdul Farid bin Penggiran Idrus, adalah salah seorang head of youth in Kudos and also a quality controller di and then saya juga adalah director or founder of Farid Men's Clothing. Jadinya dalam Kudos kami berdua ni bekerja sama selalunya pasal both in creative industry, dua-dua. Jadi sering kali lah ya, bukannya ini adalah kali pertama. Bukan. Baik, alhamdulillah. Baik, kita fokus kepada tajuk kita pada hari ini. Telah pun dikongsikan juga Muhammad Akmal Marhain adalah founder bagi Marhain Entertainment. Jadi telah dikongsikan di sini, Marhain telah pun ada mengongsikan filem Intikam dan juga pencapaian filem pendek. Mungkin dapat dikongsikan mengenainya. Baiklah, penglibatan saya dalam industri filem Brunei ini boleh dikatakan sudah mencapai 10 tahun. Tapi dulu-dulu tu memang dalam bahagian filem pendek sahaja. Tapi selepas itu pada tahun 2019 saya mula fokus kepada jalan cerita yang lebih serius dan dramatik. Dan akhirnya alhamdulillah pada tahun lepas saya telah membuat satu filem pendek yang bersempena Hari Guru dan telah dipertandingkan di dalam satu pertandingan dan mendapat anugerah bagi filem pendek Islamik dalam kategori filem pendek Islamik di Brunei Film Blitz 2020. Kemudian alhamdulillah baru-baru ini minggu lepas saya telah berjaya menayangkan filem pertama saya di Grandstand Cinema Seria, iaitu filem Intikam. Baik. Itu kita sedikit sebanyak ketahui ya mengenai awang Muhammad Akmal Marhain. Bagaimana pula dengan awangku Abdul Farid? Mungkin dapat dikongsikan mengapa menceburkan diri di dalam bidang industri kreatif, apatah lagi bahagian pakaian ini. Okey. So jadinya kenapa tu bila menyentuh mengapa tu sebenarnya of course minat. Kalau anda ada minat, anda jual ke mana selalunya. Jadinya sebenarnya bidang industri kreatif itu sebenarnya besar. That's why saya sendiri mau mencuba. Kenapa besar? Pasal kreatif ini sebenarnya banyak. Kreatif industri ini banyak. A photographer, a videographer, a fashion designer, stylist, is all semua tu dorang tu is dalam lingkungan creative industry. Kadang-kadang ada orang dah tahu, even the tukang makeup sendiri ataupun makeup artist is a person yang sebenarnya dalam creative industry. So jadinya kadang-kadang dalam satu individu tu sebenarnya ia punya talent bukan arah satu bidang saja dalam creative industry. Kadang-kadang ia boleh menggambar juga. Tapi kadang-kadang ada juga ia punya talent atau arah lain juga, tapi still in the same creative industry. Jadinya sebenarnya creative industry ini mencabar kalau benar-benar digali lagi lah. So jadi itu
yang membuatkan saya berani ataupun mahu mencuba kreatif industri ini sebenarnya. Ya. Ya, itu sedikit banyak mengapa memilih kreatif industri. Satu cabaran, tapi cabaran itu yang dimahukan ya. Benar. Baik, kembali bersama Muhammad Akmal Marhain. Mungkin juga tadi saya ada menyentuh mengenai filem Intikam. Jadi mungkin dapat dikongsikan genre ataupun mengenai apakah cerita berkenaan dan juga bagaimana tercetusnya idea berkenaan. Okey. Intiqam adalah bahasa Arab yang bermaksud dendam. Jadinya memang ada intiqam ini memang balik-balik disebut di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Dan jadinya bagaimana tercetus idea untuk membuat filem Intiqam ini, saya juga adalah pelajar dari Kupu SB. Jadinya saya tu memang suka membuat cerita yang menyampaikan mesej-mesej Islamik. Jadinya di dalam filem Intiqam ini saya gunakan tema Islamik itu, tetapi saya integrasikan dengan genre aksi thriller untuk membagi orang rempah lagi di dalam filem itu supaya menarik lagi minat para penonton untuk menonton filem tersebut. Ya, jadi mungkin ada juga biasanya cerita ini mempunyai mesej yang di sebaliknya. Jadi mungkin kalau filem Intikam sendiri ada action thriller, bagaimana? Apakah mesej di sebalik filem tersebut? Mesej di sebalik filem Intikam ini adalah boleh dapat dilihat dari filem ini kalau para penonton, insya-Allah mudah-mudahan selepas COVID yang kita ni hadapi masa ni dan diorang akan ampit melihat di panggung, InsyaAllah diorang akan melihat apa mesej tersirat dalam filem Intikam ini. Antaranya adalah salah satunya macam mana masyarakat mudah menyebarkan berita. Di dalam filem ini adalah disebutkan, dilihatkan secara tersirat macam mana cara berita itu tersebar. Dan macam mana setiap pihak itu ada berlainan, boleh berita palsu, boleh berita yang benar macam itu. Dan kemudian juga dalam filem ini ada juga menyentuh mengenai sosio masyarakat kita ni, masalah sosial masyarakat kita ni di dalam filem tersebut lah. InsyaAllah kalau ada sikit ketuhanan ataupun ada sikit genre agama juga tapi action thriller juga. Baik, ada itu sedikit sebanyak pengungsian kepada kita mengenai filem Intikam ini. Baik, kita bersama kembali dengan Yang Mulia Awangku Abdul Farid. Awangku mungkin dapat kongsikan di mana jenama pakaian daripada Awangku adalah jenama Farid, Farid. Dan juga ianya dikhususkan hanya untuk kaum lelaki. Tapi ada didengar kabar angin bukan belum lagi tahu saya kira ada juga akan dihasilkan pakaian bagi kaum wanita. Jadi mungkin dapat diterangkan untuk semua. Okay. So basically dari permulaan back to 2014, jenama Farid ini dicipta khususnya untuk lelaki yang membawa unsur-unsur kebruneian sikitlah, yang memakai baju serang Melayu, kurta ataupun yang baju-baju yang sehari-harian yang kita ni pakai untuk lelaki Tapi 2020 tahun 2020 Februari 2020 Februari 2021 Farid telah mengeluarkan koleksi baru yang berunsurkan kurta dan jubah juga. Jadinya pada bulan lepas Farid telah berancang untuk mengeluarkan. So ya, jadinya kabar angin yang belum dikeluarkan tapi benar. So jadinya kami bagi pihak Farid sendiri, kami akan mengeluarkan koleksi wanita yang mana akan dilancarkan dalam masa terdekat inilah, memandangkan ada COVID, jadi plan itu tergendala. Jadinya koleksi-koleksi wanita ini pun sama juga membawa unsur-unsur kebruneian sedikit. Kami memasukkan pakaian-pakaian ataupun unsur yang dipakai sehari-harian. Jadinya kami pun juga membuat tempahan yang untuk apa-apa sajalah. Jadinya basically ya untuk semua.
So untuk semua ni maksudnya bukan untuk lelaki saja masa ni. Betul. Bini-bini kanak-kanak dari Anak damit yang juga. muda, anak damit pun kami buat juga. So jadinya creative industry. Betul. So back to creative industry, Indah mau stay di satu tempat, mencuba semua itu, it's okay. Jadinya berhasil atau Indah, that's belakang punya cerita. Baik, mungkin dapat juga dikongsikan bagaimana mendapatkan idea dalam penghasilan baju ni. Walaupun ianya bercorakkan kebrunaian, tapi untuk menarik peminat ataupun menarik pembeli, kita ni mesti juga menghasilkan suatu pakaian yang mempunyai fashion yang berlainan ataupun ada kelainan. Jadi dari mana datang idea dan juga siapakah mereka yang orang memerah otak ni dalam pencarian desain-desain tersebut? Idea tu sebenarnya kalau awalnya dulu idea tu baju-baju yang direka tu adalah baju-baju yang saya pakai sendiri. So baju yang saya pakai itu yang didesain itu dibawa ke dalam brand itu. Tapi apa yang kita ni lihat ataupun apa yang kita ni pakai itu Indah semua orang akan suka. Yeah. Jadi ada sesetengah keluarga ataupun rakan-rakan saya bercakap, kenapa Indah buat ni? Ni lagi bisa kali. Ada orang mau memakai. Pasal apa yang saya design itu based on saya punya minat, saya punya kesukaan ataupun saya lihat itu lawa untuk saya buat. Tapi saya cubalah since ada orang bercakap katanya mak buatlah untuk orang anunya design lain supaya orang lain dapat pakai. Betul. So jadinya ada 2-3 orang yang involved lah di dalam ni, rakan saya yang membantu dalam designing, sketching ataupun quality control juga, melihat produk itu, membuat sampel. Sebelum membuat baju itu, we come up with a sample dulu tu. Buat sampel, lepas itu baru membuat the actual product. Because kalau terus membuat, it's either satu pembaziran, ataupun Indah kan kena pakai. Betul. So jadinya dalam ini ada yang involved lah juga, bukan saya seorang yang ada. Kadang-kadang ramai mata melihat lebih baik, lagi bisa kualiti atau design itu jadinya kalau dilihat. Jadi berlainan liurnya. Yes. Jadi kena dipuaskan habis tu. Mana tahu daripada penghasilan mereka ini itu adalah yang terbaik. Yes. Jadi alhamdulillah telah pun dikongsikan mengenai cabaran dalam industri kreatif, iaitu khususnya dalam bidang pakaian ini ya. Kita bersama terlebih dahulu bersama dengan Muhammad Akmal Marhain kembali dengan cerita tentang filem ini. Penghasilan mereka ini sudah tentunya ianya menghasil atau ianya memerlukan kru-kru dan juga pelakon-pelakon yang mantap. Jadi bagaimana? Mungkin dapat diceritakan sedikit. Alhamdulillah kru Marhain Entertainment sekarang secara jumlah keseluruhannya hanya 10 orang yang dianggotai oleh belia-belia Brunei semuanya. Jadinya durang Anita yang membantu saya dari sudut semua, dari sudut penerbitan, dari sudut perhubungan dan juga menulis, membantu saya membetulkan apa yang saya tulis apa tu. Dan juga dalam tim itu ada juga yang bahagian kamera, technical, sound. Jadinya memang masing-masing ada tugas masing-masing lah. Dan pelakonnya? Dan pelakonnya juga adalah semua belia-belia Brunei kita ni dalam filem Intiqam ni, dan hanya ada 2 orang saja beliau. Beliau saya maklumlah. Jadi yang penting mereka ini cukup dikenali lah Jo ya. Alhamdulillah diorang ni semua muka-muka baru. Jadinya satu kelebihan yang cukup menarik pada kita menyaksikan bersama akan filem tersebut. Baik, kita akan bersama dengan rakan tugas Atul dan juga rakan narasumber kita pada hari ini juga. Namun sebelum itu, kita ini beri kesempatan kepada narasumber iaitu Muhammad Akmal Marhain dan juga awangku Abdul Farid untuk mengungsikan mungkin ada saranan ke ataupun kata-kata yang bisa untuk dikongsikan kepada belia-belia kita yang menyaksikan sampai pagi. Okey, jadinya sedikitlah saja tips about creative industry ataupun like penceburan diri belia dalam creative industry ya. So jadinya kalau kita ni kan mencuba, cuba saja. Kalau kita ni ada hasrat mencuba, tapi kita ni Indah mau mencuba, Indah akan ke mana? Betul. Macam sama je macam belajar. Kalau kita ni belajar saja-saja, you will not get a good result. Jadinya kalau you mencuba itu dengan hasil dengan
usaha akan berhasil sesuatu yang akan berguna, yang akan membawa you somewhere. So jadinya jangan takut, cuba. The keyword is cuba. Cuba. Yes. Baik, bersama pula dengan Muhammad Akmal. Okey, kalau dari saya, cuba itu memang salah satunya. Tapi kalau bagi saya impian. Kalau kita ni ada impian untuk sesuatu, macam contohnya memang impian saya untuk membuat filem. Saya memang menanam dalam diri saya mesti degil akan mencapai impian itu. Jadinya insyaAllah dengan kedenggilan kita ni itu, tani akan orang mencapai impian yang tani usahakan itu. Artinya jangan mimpi kosong, berusaha dan bertawakal kepada Allah dan insyaAllah impian itu akan tercapai. Alhamdulillah, itu kata-kata terbaik daripada narasumber kita. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber itu Yang Mulia Muhammad Akmal Marhain bin Umar, Rapik Media Kudus dan founder of Marhain Entertainment, dan juga bersama Awangku Abdul Farid Pegana Idrus, Ketua Belia Kreatif Kudus, serta Kualiti Kawalan, juga seorang founder of Farid Clothing Wear. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Bersama saya pada pagi ini, ketika ini, iaitu Yang Mulia Abdul Wafi bin Haji Abdul Rahman, Naib Presiden Kudus Event Management dan founder Brunified Project. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sihat ya? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Kalau lihat daripada segi profil memang aktif, sangat-sangat aktif Abdul Wafi dalam apa jua aktiviti ini. Ya, betul. Dan baik, kita ingin mengetahui di sini mengenai Brunified Volume 5 karya ini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, seperti yang ditanyakan tadi itu, yang mana kami daripada Kudus Event Management sendiri sedang berusaha untuk membuat satu lagi aktiviti bersenambungan daripada aktiviti Brunified yang lepas, iaitu Brunified siri kelima karya. Dan kalau kita faham sebenarnya karya ini, semua orang tahu maksud karya ini. Karya ini sebenarnya kalau orang dapat kaitkan, ia adalah seni, ia adalah bakat dan apa jua bentuk daya kreativiti yang dapat kita ekspreskan. Tapi kalau saya dapat takrifkan secara huruf demi huruf, K itu adalah kreatif, A itu adalah affirmative, R adalah rasional, Y yakin, dan A adalah aktif. Dan kalau kita dapat faham secara satu persatu, kreatif itu adalah corak pemikiran manusia yang di luar daripada jangkaan. Artinya kita ni dapat memikirkan A, B, C, tapi bila ada daya kreativiti, ia akan dapat memikirkan D, E, F, G dan seterusnya. Kemudian affirmative ini bermaksud tegas, iaitu tentang pembinaan syakhsiah diri sendiri yang sentiasa berdisiplin, yang sentiasa tegas terhadap sesuatu perkara. Indah main-mainnya orang lah, ia mesti serius. Kemudian R iaitu rasional, iaitu corak pemikiran yang sentiasa terstruktur, yang sentiasa organisasi lah, orang yang lebih organized dalam merancang sesuatu itu secara cakahnya, titihnya, letanannya macam mana. Kemudian Y iaitu yakin. Yakin ini ia lebih kepada pembinaan ekspresi diri sendiri. Apabila kita ini berhadapan dengan orang ramai, berhadapan dengan customer ataupun sebagainya, jadi keyakinan itu perlu ada dalam setiap diri belia dan juga orang luar. Dan yang terakhir sekali adalah A, iaitu aktif. Yang mana belia kalau sekarang ini kita dapat lihat, dia sangat bergiat aktif, bukan hanya dalam bidang kesukanan, malah bidang kemasyarakatan, bidang keagamaan dan sebagainya. Dan itu merupakan adalah satu karya yang perlu kami yang perlu sama-sama kita berigakan. Jadi insyaAllah Brunified yang kelima ini akan lebih memberigakan tentang karya-karya anak Brunei, insyaAllah. Itu yang dimaksudkan dengan karya, siap dengan penjelasan setiap huruf yang ada. Dan saya kalau mula-mula tu kreatif, perlu kreatif lah ya. Perlu kreatif, betul. Dan akhir sekali itu yakin dan juga aktif. Tadi ada idea pun, kalau anda yakin, anda aktif, memang anda akan jalan. Betul. Jadi di sini mungkin dapat dikongsikan bersama apakah jenis-jenis karya yang bakal dilibatkan bersama dalam program ini nanti. InsyaAllah dalam satu tempoh yang akan dimaklumkan kemudian, Brunified siri kelima karya ini akan menampilkan antara yang utama ialah seperti yang dibincangkan oleh dua orang yang diwawancara sebelum tadi, dua orang ahli Kudus, yang mana yang pertama adalah daripada Akmal Marhain dengan membawakan karya filem Intiqam sendiri.
yang baru sahaja kita mainkan di Grandstand Cinema Kuala Belait sebelum tercetusnya COVID-19 ni lah ya. Ya, betul. Kemudian yang kedua kita ada juga kreatif industri daripada Farid yang menampilkan pakaian yang berjenama Farid untuk sesuai untuk lelaki dan juga perempuan, dan termasuklah juga penglibatan diri saya sendiri di dalam Brunei Fight ini, iaitu yang mana untuk pengetahuan juga saya merupakan MC. MC untuk juruacara majlis persandingan. Dan apa yang saya ingin membawakan nanti ialah bukanlah majlis persandingan, tapi bagaimana kita nak menceburkan diri, memberanikan diri dalam seni pengucapan umum itu sendiri. Betul. Dan pelbagai lagi sebenarnya jenis-jenis karya yang akan dilibatkan bersama, dan insyaAllah mungkin dalam tempoh yang terdekat kami akan maklumkan bila ia akan diadakan, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kalau pendapat Wafi sendirilah, kenapa sebenarnya karya ini sering dikaitkan dengan para belia? Kenapa karya dikaitkan dengan belia? Kerana kalau kita faham, baru-baru ini kita telah pun melangsungkan sambutan Hari Belia Kebangsaan yang mana temanya itu sendiri sudah menunjukkan satu tema yang begitu wow factor, iaitu belia siaga masa depan. Dan saya yakin bahawa belia ini ia adalah permata negara, cerminan kepada negara. Jadi apabila belia-belia sudah mula bergiat aktif, berani mengekspreskan dirinya kepada masyarakat, apa diorang punya kompetensi, karya-karyanya tu. Jadi sangat sesuai sebenarnya karya ini dikaitkan dengan belia, sebab belia ini adalah satu agen utama untuk mencetuskan pelbagai idea-idea, pelbagainya orang bakti diorang untuk negara itu macam mana. Dan juga karya ini sebenarnya kita ni sesuaikan dengan peredaran zaman sekarang inilah, yang lebih kian canggih, yang lebih kepada penggunaan teknologi. Ya. Jadi memang sesuai dalam peringkat remaja belia sendiri sudah mula menceburi apakah jenis-jenis karya, potensi diri yang ada dalam diri mereka, insyaAllah. Okey. Jadi berdasarkan kepada Brunei Fight Volume 5 ini, berapa orang jumlah ahli yang ikut serta dalam aktiviti ini nanti? Ahli kalau ingin saya katakan sebenarnya ramai. Antaranya lah ahlinya tu yang pertama daripada unit sukarelawan Jabatan Pembangunan Masyarakat, kemudian Pusat Bahagia, Persatuan MKOKU, kemudian kumpulan bijak bahasa isyarat Jurualih Kebangsaan, Alliance and Allegiance Brunei, Marhat Entertainment, Farid, dan juga banyak lagi sebenarnya ingin saya sebutkan. Jadi itu adalah ahli-ahli yang sering bergiat aktif, berkecimpung dan sama-sama menggembelenglah program-program Brunei Fight yang telah dijalankan sebelum ini. Atau di antaranya sajalah, sebenarnya banyak saja. lagi ahli-ahli ini. Dan adakah kalau sekiranya lah bagi mereka yang ingin menjadi ahli, sebab kita mendapati apa yang dibincangkan daripada rakan-rakan dan juga Wafi sendiri, macam perkara ini sangat-sangat menarik untuk betul. para belia kita. Sekiranya ada yang ingin menjadi ahli, macam mana ni? Okey, caranya sangat mudah saja. Follow di Instagram kami terlebih dahulu @kudos QUDOZ_Brunei, dan sebarang pertanyaan, contohnya ingin menjadi ahli peserta dalam tim Kudos sendiri, bolehlah diajukan menerusi DM Instagram kami, ataupun boleh menghubungi saya nanti, sebab saya sendiri bahagian penguasaan diri belia. Jadi ahli-ahli yang kebanyakannya ada di dalam tim ini adalah ahli-ahli belia. Jadi di sana adalah kesempatan untuk saya sama-sama kita ni sama-sama berkongsi bagaimana kita ni akan mencetuskan kreativiti di dalam diri kita ni, insyaAllah. Jadi ini menarik. Bagaimana mungkin boleh menceritakan sambutan Brunei Fight bermula daripada siri pertama sehinggalah keempat sebelum ini? Brunei Fight siri pertama telah diadakan pada Februari 2021 di The Mall Gadong. Alhamdulillah, daripada siri pertama itu kami mendapat sambutan yang begitu menggalakkan. Sebab Brunei Fight ini, cantiknya konsep Brunei Fight ini ialah kita ni bersatu di negara Brunei Salam ini. Kita ni menyatukan orang-orang Brunei dalam satu, sama-sama kita ni menghadapi norma baharu. Kemudian sama-sama kita ni menangani wabak ini juga. Betul. Dan juga tidak ketinggalan sama-sama kita ni memberigakan orang amplify kemahiran yang ada dalam diri setiap belia khasnya untuk orang lebih dapat dieksposkan kepada luar. Dan siri kedua, Brunei Fight siri kedua telah pun diadakan pada bulan Mac 2021 di Airport Mall, dan juga
di sana pun apa yang saya dapat katakan sambutan yang begitu menggalakkan sebab di sana kami lebih menekankan tentang mata hati. Jadi ia lebih menyentuh tentang emosi seseorang itu. Kemudian yang ketiga, siri ketiga telah berlangsung pada bulan Ramadan di Jerudong Park, kawasan Jerudong Park, saya lupa namanya. Jadi di sana sepanjang bulan Ramadan tu kami telah mengadakan selama 6 hari berturut-turut dan begitu juga saya dapat katakan sambutannya sangat menggalakkan sebab kita ni mengambil konsep keberkatan di hujung bulan Ramadan itu sendiri dan alhamdulillah ramai masyarakat kita ni yang dapat menerima dengan baik. Kemudian yang belum lama ini itu siri keempat bersempena dengan Media Conference and Exhibition yang telah berlangsung selama 1 bulan di bulan Jun di ICC Perakas dan pada siri keempat ini telah berlangsung selama 4 minggu dan 4 minggu itu juga telah membawakan 4 tema yang berlainan. Alhamdulillah Kudus telah pun diberikan kepercayaan untuk mengendalikan pelbagai aktiviti sesuai dengan tema-tema tersebut dan insyaallah dengan adanya Brunei Fight yang kelima ini insyaallah yang akan berlangsung dalam satu tempoh yang akan dimaklumkan kemudian apa yang kami juga harapkan ialah semoga karya beliau khasnya terus dapat menjadi perhatian masyarakat insyaallah. Dan apa yang kita fahamkan sebenarnya Festival Hari Belia Kebangsaan ini akan berlangsung tidak lama lagi. Tidak lama. Tapi kita ni mengikut keputusan-keputusan yang terkini ketika ini. Betul. Jadi mungkin boleh seperti yang Wafi katakan, apakah antara yang boleh menarik minat dan juga menarik perhatian para belia kita ni dalam Festival Hari Belia yang akan diadakan terutama sekali mengenai karya ini? Baik, ini perlu saya tekankanlah kenapa karya ini juga ditekankan khasnya untuk diri beliau. Sebenarnya dalam Kudus sendiri kami ada menekankan 5 kualiti untuk belia sebenarnya. Yang kita ni panggil kikik. Kikik yang terbang-terbang tu kikik. K, kreatif. I, inovatif. K, komprehensif. Integratif dan juga kompetitif. Jadi kelima-lima elemen KK ini sebenarnya adalah sangat bertepatan dengan jiwa belia itu sebenarnya. Ada orang yang suka bersaing tapi bersaing secara sehat, jatuh kepada kumpulan kompetitif. Ada yang suka membuat inovasi, jadi jatuh kepada inovatif. Ada juga yang suka cara pemikiran yang kreatif, macam contoh tadi Akmal Marhain dalam filem Intiqamnya. Farid dalam segi jenama barangan pakaian. Jadi itu jatuh kepada kumpulan kreatif dan itulah sebabnya kenapa Kudus menerusi tema kami yang pada tahun ini itu Brunei Fight. Kikik adalah satu disiplin untuk kami memberigakan, mewartakan kepada orang ramai yang belia-belia ini sebenarnya ada elemen-elemen tersebut cuma mungkin ada yang belum sedar. Jadi inilah sebenarnya peluang untuk sama-sama kita ni tonjolkan diri, beritahu kepada masyarakat yang saya berkebolehan ini, insyaAllah. Sangat bermakna ya kikik kata. Selalu seperti yang dikatakan katanya menonjolkan diri. Kalau kikik kan kalau tadi terbangkan, ya memang menonjolkan dirinya. Betul. Dan juga untuk menerbangkan kikik bukan senang. Memang bukan senang. Kita ni mesti ikut anginnya lagi macam mana. Kikik tidak akan terbang kalau ada angin. Kalau ada orang depan menganjong pun, depan menaikkan kikik pun. Jadi sangat-sangat bermakna. Betul. Jadi mungkin oleh kerana kita ni masih mengetahui belum mengetahui tarikh yang ditetapkan yang akan diadakan Festival Hari Belia Kebangsaan 2021. Jadi kita ingin mengharapkan juga nanti acara ini akan berjalan dengan lancar. Amin, mungkin secara ringkas persediaan sekiranya ini dapat orang ramai untuk menyaksikan nanti. Apakah antara persediaan daripada Kudus Management sendiri? Okey, oleh kerana kita ni masih dalam kawalan, masih dikawal, jadi berkemungkinan sebagai langkah alternatif untuk kita ni orang menjalankan program itu ialah kita ni sesuaikan dengan keadaan, yang mana kalau sekarang ini lebih kepada work from home dan juga ada juga kalau sekolah-sekolah yang mula belajar secara online. Jadi Kudus sendiri tidak ingin melepaskan peluang tersebut. Betul. Berkemungkinan secara langkah alternatifnya kita ni akan mengadakan platformnya secara online sahaja insyaAllah. Sebab oleh kerana kita ni masih dalam kawalan, jadi kita ni pun orang memanfaatkan media ataupun platform yang ada masa ni untuk sama-sama kita ni menjayakan programannya lagi insyaAllah. Jadi untuk akhirnya apa antara harapan Wafi sendiri?
Harapan, kalau ingin saya katakan harapan kepada belia yang ingin mengekspresikan ia punya kebolehan, saya ingin katakan ini terutamanya kepada belia. Jangan kita ni sendiri membandingkan kita ni dengan antarabangsa. Sebab betul. kita ni adalah kita ni. Kita ni adalah belia Brunei. Antarabangsa adalah antarabangsa. Jadi kalau kita ni kalau sekiranya kita ni membandingkan diri kita ni dengan antarabangsa, kita ni akan mudah lemah semangat. Tapi bisa lagi yang ni daripada aku ni, jangan. Sebab kita ni adalah belia permata negara. Kita ni ada keunikan diri sendiri. Jadi gunakan, manfaatkan keunikan itu untuk kita ni sama-sama taburkan jasa bakti kita ni untuk negara kita ni nanti, insya-Allah. Ya. Alhamdulillah, dengan penjelasan yang sangat mantap. Dan juga kita mengharapkan juga apapun event dan sebagainya akan berjalan dengan lancar. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Abdul Wafi bin Haji Abdul Rahman selaku NAB President Kudus Event Management dan founder Brunei Fight Project. Sekali lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.